Hi everyone. So untuk kita review chapter 9 random variable. So perkara yang kita perlu tahu ataupun the best way untuk kita discuss review chapter 9 ni ialah menggunakan table ni lah. Kerana kita boleh terus compare and contrast antara discrete dan juga continuous. So untuk chapter 9 ni, the first and foremost important thing is you need to be able to identify discrete ni macam mana and continuous ni macam mana. Okay. So kalau saya boleh beritahu, okay, secara generalnya kalau discrete ni, okay, ialah perkara yang kita boleh count. Okay. So kalau dia start 0, 1, 2, 3, 4, dia bukan dalam bentuk interval tetapi dia hanyalah seketul-seketul macam ni lah. Okay, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, dan kalau continuous dia pasal kita measure ataupun dia sebenarnya daripada dia dalam bentuk interval lah. Dan kalau kita ada daripada 0, 1, 2, 3, 4, so dia akan ambil daripada 0, 0.1, 0.2, 0.3 sampailah 4 macam tu lah. Okay, continuous ni dia bentuk interval. And sebenarnya continuous ni ialah dia akan ambil daripada negative infinity up to infinity. Okay, so tu gambaran kasar lah macam mana konsep discrete dan juga continuous. So dalam chapter 9, the first yang kita belajar ialah macam mana dia punya PDF. Okay, PDF ataupun kita take note dia ataupun kita denote dia sebagai f kecil lah, small f of x. Okay, PDF ataupun probability distribution function kalau dia discrete, and kalau continuous dia dipanggil sebagai probability density function. Okay, dia akan membawa maksud px equal to x. Okay, so dalam discrete, PDF dia boleh di illustrate by three things. The first one, kita boleh gambarkan mereka data ni, okay, atau variable ni dengan ataupun melalui table lah. Okay, macam mana contoh dia? Okay, contoh table yang kita boleh buat ialah, okay, so this is your x. Kat bawah ni dia akan jadikan atau boleh tulis f kecil fx ataupun probability of x equal to x. Okay, so yang ni yang kita kena alert lah. Okay, and total probability, okay, total probability dia iaitu pfx dia, kan, dia akan mesti akan equal to 1. Maksudnya yang awak tambah kat sini ni, probability ni tambah probability ni tambah probability ni tambah probability ni tambah semua probability, dia akan equal to 1. Okay, itu yang first one lah. Okay, kalau dia menggunakan table. Yang kedua, dia juga boleh di illustrate by a function. So kalau function, okay, dia akan bagi f kecil kat situ, yang mana f kecil ni ialah px equal to x. Macam mana detect dia? Dia akan mesti ada 0 otherwise. So macam itulah, otherwise. Okay, and selebihnya kat sini dia akan bagi x equal to, dia akan bagi dalam bentuk macam tu. Okay, right. So, and yang seterusnya ialah by graph. Juga boleh di illustrate by graph. So macam mana kalau graph of PDF? So kalau PDF, kan, dia akan jadi x kat situ, kat atas ni ialah dia punya fx. And bear in mind, fx dalam kes ni ialah dia punya probability. So kalau dia discrete, apa yang berlaku ialah dia akan jadi, dia akan naik ni macam ni. Okay, so kalau awak nampak dia macam ni, kan, maksudnya dia tu ialah PDF bagi discrete. Okay, so untuk nilai x kat sini, kan, contoh nilai a, berapa dia punya probability. Let's say saya letak yang sini p, kan, kat sini b ni probability dia, q contoh. Okay, and so on. Okay, kalau continuous pula, okay, by function dia, okay, function dia masih lagi f x kecil, yang mana dia refer kepada, again benda sama, 0 otherwise kat sini, 0 otherwise, kan, atau dan yang lagi satu tu dia akan bagi bentuk interval. Okay, dia akan bagi macam tu. Okay, and kalau by graph untuk continuous, awak akan dapat dia ni bentuk yang piecewise lah. So dia boleh jadi macam-macam. Okay, contoh, kan, dia boleh mungkin lah boleh jadi bentuk macam let's say linear kat sini, and then tiba linear lagi sekali, kan, boleh jadi macam tu. Okay, and apa yang kita perlu tahu kat sini ialah total probability bagi kawasan this one, kawasan under graph ni, and total probability dia mesti akan macam biasalah equal to 1. Okay, so ni untuk PDF lah. Okay, the next one ialah yang kita belajar ialah bentuk CDF, iaitu cumulative distribution function, ataupun dia denote sebagai f besar of fx. Okay, f besar ni, capital F ataupun CDF, dia merangkumi probability yang x less than or equal to x. Okay, so macam nak kenal dia, kan, macam nak kenal dia, again kalau kita tengok pada discrete, okay, kalau by table, kan, apa yang berlaku kat sini ialah dia punya column dekat bawah ni ataupun dia punya row dekat bawah ni, okay, dia akan tulis f besar ataupun px less than or equal to x. Yang atas ni adalah x. Okay, dia akan tulis macam tu. Tu merefer kepada dia punya CDF. Kalau function pula, dia akan ditulis sebagai f besar macam tu, ataupun juga boleh ditulis sebagai px less than or equal to x. Yang mana kalau nak detect dia, this one dia akan start dengan 0 and up to 1. Okay, and dekat sini nanti dia akan bagi dalam bentuk interval. Okay, right. And kalau dia punya graph, okay, graph bagi CDF untuk discrete, dia akan jadi bentuk horizontal macam tu. Okay, dia macam ni. And last one,
last one dia akan jadi 1 lah. So total probability dia akan jadi equal to 1. Okay, so dia akan bentuk macam ni. Dia betul-betul interval macam ni. So kena operatif betul lah. Okay, and kalau dia continuous pula, okay, macam sama juga macam discrete. So F besar dia akan start dengan 0 and then up to 1. Okay, and dekat sini pun dia akan bentuk interval. So macam mana kalau dia bagi dia bagi CDF kan, tapi dia tak nyatakan dia, dia macam mana nak detect dia ni discrete or continuous. Biasanya kalau dia bagi Fx yang besar ni iaitu CDF, dia kena baca betul dalam soalan tu, dia akan nyatakan this one is discrete ataupun continuous. Okay, and again dia punya graph dia, graph untuk yang continuous again ialah piecewise. So tak lukis lah kat sini. Okay, alright, so kalau biasa-biasa soalan yang standard kita belajar, okay, dia bagi function ataupun dia bagi table, and kita kena lukis graph tu untuk yang PDF. Okay, sama ada continuous or discrete. Okay, boleh jadi soalan dia, okay, kalau dia nak buat tricky sikit, dia boleh manipulate sikit, dia bagi graph dekat awak. Okay, dia bagi graph, and awak kena figure out dia punya function. Boleh jadi macam tu. Okay, jangan surprise lah. So what you need to do, okay, antara orang kata apa, skill yang awak kena tahu kan. The first one is chapter 9, chapter 1, iaitu tajuk integration. Dalam tajuk integration ni kan, dalam chapter 9 ni memang heavily related dengan integration. Okay, terutamanya ketika dalam bentuk continuous ni. Nanti saya akan sentuh. Okay, tapi you need to be able untuk tahu dia punya technique of integration. You also need to know, kita ready lah kan, untuk exponential ataupun untuk maybe trigo kan, kena expect semua tu. And boleh jadi juga awak kena cover juga chapter yang mana melibatkan graph and function. Okay, macam mana nak detect graph, and then ataupun dia bagi graph, macam mana nak detect dia punya function, graph and function. Okay, bimbang kalau terkeluar bentuk macam ni kan, dia bagi graph and then you need to figure out dia punya fx dia. Okay, so yang ni kena jaga lah. Okay, so macam mana daripada PDF kita nak tukar kepada CDF. Okay, ingat CDF tu ialah kumulatif, maksudnya dia benda terkumpul daripada awal kan. So daripada PDF, kalau dia benda discrete, tukar kepada CDF, kita hanya perlu plus dia punya probability dia. And daripada CDF, kalau kita reverse the process kepada PDF, dia jadi minus lah kalau dia discrete. Kalau continuous, daripada PDF ke CDF, sebabkan dia continuous, dia something yang bersambung kan, kita takkan buat sigma, tapi dia akan jadi integrate. Dekat sini lah yang akan involve chapter 1, sem 2. And kalau CDF ke PDF, kita akan buat dia punya differentiate dia. Okay, ni antara clue-clue dia lah. Ni dua yang pertama, CDF dan juga PDF dan juga CDF. Next one, perkara yang seterusnya yang kita kena tahu dalam chapter 9 ni, okay, ialah benda-benda yang macam tambahan sikit lah. Okay, iaitu kan, tentang mode. Kalau soalan tu tanya pasal mode kan. Okay, kalau untuk mode, okay, kedua-duanya discrete dan juga continuous kan, awak kena tengok melalui dia punya PDF, bukannya CDF. Nak tengok apa sih dalam PDF dia? Tengok yang the highest probability. Tengok yang highest probability. Sama juga dalam continuous, highest probability. Okay, and boleh jadi juga dia buat dalam bentuk graph kan. Okay, dia bagi bentuk graph ataupun awak akan detect dia punya graph kan, and then find dia punya mode. So mode macam saya kata tadi, dia ialah the highest probability. Contoh, this is our graph. So this is the highest probability. So this is your mode. X tu ialah dia punya mode dia. Okay, sama juga kalau dalam bentuk continuous kan. Contoh, kita ada graph kan, graph ke macam ni contoh kan. So our mode should be kat sini lah, which is the highest probability. Okay, alright, so ni untuk mode. Next one ialah mengenai what we call as median. Okay, median ataupun M kan, atau kan, kita juga boleh cari dia punya percentile ataupun kuartil-kuartil yang tertentu. Okay, so kita discuss untuk median. Okay, hopefully you may discuss with your lecturers kan, dia punya percentile dan kuartil macam cari. So kalau median, idea dia ialah F besar M akan equal to 0.5. Apa maksud dia sebenarnya? Kumulatif dia ialah sama dengan 0.5. Okay, so kalau kita tengok melalui perspektif PDF, okay, dia boleh ada dua cara. The first one is by PDF. Okay, kalau kita melalui PDF, kalau dia ni discrete, what we need to do, we just add up kita punya probability tu sampailah 0.5. So nilai X itu nanti itulah dia punya median. Okay, and kalau CDF kan, kalau CDF kita terus ambil dia punya function FM equal to 0.5 tu. Sebab F yang besar ni kumulatif dah kan, CDF kan, dia dah terkumpul daripada awal dah. Okay, idea yang sama sebenarnya untuk continuous. Cuma kan, apa yang kita tengok kat sini ialah kalau dia bagi PDF, sebab kita ni dalam bentuk continuous, tak boleh nak sigma kan dia. So kita akan integrate sampailah M, daripada negative infinity sampai M. And jumlah yang di cover ataupun total area yang di cover adalah 0.5 kan, sebab kita dah discuss tentang median. Kalau kita nak discuss pasal percentile yang ke 20 kan, percentile yang ke 75 contoh kan, dia akan berubah lah dia punya nilai kat sini. Boleh jadi 0.75, 0.25 kan, kalau perlu cari kuartil yang pertama dan ketiga lah. Okay, basically apa yang kita discuss, kalau PDF kita akan integrate. Next one, boleh jadi juga kan, dia punya FM besar dia, iaitu dia punya CDF dia. So FM dia terus ambil punya function, and which is equal to 0.5, kerana dia tu nak cari median. Okay, dia boleh berubah kalau nak cari percentile yang ke 20 contoh, so 0.2
kan, kuota yang ketiga. So kuota ketiga ialah meliputi 3/4 daripada keseluruhan data. So dia akan jadi 0.75 and so on and so on. Okay, right. So this is your for median ataupun percentile ataupun quartile. The next one yang kita kena tahu tentang chapter ni ialah yang kita panggil sebagai nak cari dia punya expected value ataupun EX. Expected value ataupun mean dia lah, kan, sama ada discrete ataupun continuous. So again, benda yang mudah saja. Okay, apa yang kita akan buatkan untuk EX, kan, just EX ni, expected value ni ialah sebenarnya we times X dengan kita punya PDF kita. Dia mesti dengan PDF juga, and then we add up. Okay, kita darabkan X dengan dia punya probability. Okay, itu sebenarnya yang berlaku. Okay, kalau dalam bentuk continuous, again sebenarnya benda yang sama je. Okay, cuma ingatlah, kita akan darab X dengan dia punya fs kecil dia iaitu PDF, and we need to sum up. Cuma sebab dia continuous, kita akan integrate. Daripada mana sah? Daripada negativity up to infinity. Okay, so dalam ni juga dia akan ada 3 properties yang mana awak kena alert lah. The first properties ialah tukar tukar color. So the first one ialah kalau dia bagi E of A, expected yang A iaitu constant, so dia akan dapat A lah. Okay, the next one ialah kalau E AX, apa yang berlaku ialah kita boleh keluarkan A tu and times dengan kita punya EX. And then seterusnya kita juga boleh cari E of AX plus B, yang mana kita akan dapat AEX and then plus dengan B. 3 ni je dia punya karakteristik ataupun properties untuk expected value. Okay, and AX plus B ni maksudnya ialah kita dapat dia punya function dia, bukannya X sajalah. Okay, basically benda senang je. Saya teruskan kepada yang the last one yang kita perlu tahu dalam chapter ni, kan, ialah macam mana nak cari dia punya variance pula. Tadi expected, kan, now nak cari dia punya variance. So variance, kan, var of X lah, kita macam tu. Okay, yang mana variance of X ni, kan, macam mana formula dia ialah kita kena ada EX square minus dengan expected kita square. So expected yang square yang belakang ni, kan, yang bawah ni, kita dah tahu dah macam nak cari dia, which is yang previous part ni, kan. Cuma yang EX square je kita belum tahu lagi, kan. Tapi tak ada masalah pun, kan. EX square tu dia lebih kurang macam EX, cuma dia akan jadi EX square kat situ, kan. So again dia akan jadi, bukan instead of X dia akan jadi dia akan jadi X square, kena darab dengan dia punya PDF, dan you sum up. Okay, yang ni lah yang nanti akan gantikan dalam EX square kat situ. And same goes untuk yang continuous. Apa yang berlaku, EX square dia akan jadi integrate from negativity up to infinity of X square F kecil dx. And yang ni lah nanti you ganti dalam EX square tu, and then you minus dengan EX square lah, itu expected dia. Okay, biasanya student kat sini dia akan buat silap, okay, ada tendency untuk silap. Sebab apa sah? Apa yang dia buat ialah dia just cari EX square without, lepas tu dia minus dengan dia punya expected value square. Ni awak kena hati-hati. Ni baru first part of the solution. Okay, untuk cari EX square tu. So kena alert lah. Okay, and then dia punya properties dia juga ada 3. The first one is kalau kita nak cari var of constant, var A bukan var X, dia akan terus automatic equal to 0. The next one is kalau var of AX, now apa yang berlaku, dia akan jadi A square var X. Okay, and last but not least, kalau kita ada var of AX plus B, which is a function, apa yang berlaku, dia akan jadi A square, and then darab dengan var X. Okay, so this is all dalam chapter 9. So ada beberapa perkara. 1 PDF, kedua CDF, and then mode ketiga, keempat ialah median dan juga sangkatan dengannya. And then kita ada 1, 2, 3, 4, and then yang kelima dan keenam ialah tentang expected value dan juga variance. So hopefully this video helps you in giving you some insight tentang apa yang kita belajar tentang chapter 9 ni. Okay, sebagai persediaan dan bagi idea kepada awak untuk terus mengulang kaji chapter 9. Okay, so this all about chapter 9. Okay, right. So nanti carilah beberapa soalan, okay, terutama yang jenis mungkin tak sama dengan pattern kebaikan soalan. Contoh macam saya tadi, kan, dia bagi bentuk function atau dia bagi bentuk graph, and then you kena decide dia punya function. Okay, sama ada continuous ataupun discrete, dua-dua boleh. Okay, so you need to able to do that. Alright, and apa lagi yang kita boleh expect yang tak sama ataupun tak benda yang unusual, yang lain tu tak ada masalah. Semua macam dia ikut pattern yang kita dah buat before ni. Okay, mungkin mood lah kot kalau awak tak biasa, kan, tapi just tengok dia punya highest probability. Okay, so good luck in your revision, and see you later in another video. Bye bye. Thank you.